Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Info Pertiwi, laporan kenyataan Mahathir, Dewan Himpunan PAS mahu lapor polis. Sebuah sayap PAS bukan Islam atau non-Muslim dari Selangor akan menyampaikan laporan polis terhadap Dr. Mahathir Mohamad berhubung dengan tuntutan kontroversi bekas Perdana Menteri tersebut, di mana beliau menyatakan bahawa orang India tidak sepenuhnya setia kepada Malaysia. Pemuda Hulu Langat P. Pobalan yang merupakan ketua sayap PAS tersebut mengesahkan bahawa mereka berhasrat untuk membuat laporan polis pada hari Khamis. Kami meyakini bahawa kenyataan yang dibuat oleh Mahathir adalah diskriminasi dan tidak bersesuaian dengan prinsip Islam, ujar Pobalan. Dalam wawancara dengan saluran berita Tamil di Chennai, India, Mahathir menyuarakan pandangan kontroversinya menyatakan bahawa masyarakat India di Malaysia tidak sepenuhnya setia kepada negara ini. Tindakan Mahathir ini telah menarik reaksi keras dari pelbagai pihak, termasuklah menteri, pemimpin politik dan tokoh masyarakat. Perdana Menteri Anwar Ibrahim turut memberikan kritikan kepada Mahathir, mengatakan pandangan lama seperti itu yang lapuk itu dapat merosakkan kesatuan negara. Saya sangat setuju dengan kenyataan oleh Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim ini, yaitu pandangan-pandangan lapuk, pandangan-pandangan kontroversi seperti itu tidak membawa apa-apa makna kepada negara ini, tidak membawa apa-apa kemajuan kepada negara ini, bahkan ianya hanya akan merugikan Malaysia. Tiada makna sepenuhnya. Jadi, kenapa mahu buat kalau tiada makna? Satu saja alasannya, mahu dilihat relevan dan cuba mengalihkan satu perkara yang lebih besar daripadanya. Saudara-saudara sekalian, Pobalan memberikan contoh pencapaian orang India di Malaysia seperti M. Majendran dan N. Mohandas yang merupakan orang Malaysia pertama yang menakluk Gunung Everest pada tahun 1997 serta pemain badminton Lee Chong Wei yang telah membawa nama Malaysia ke persada dunia. Mereka telah meninggikan bendera Malaysia melalui pencapaian mereka, berjaya mengibarkan negara Malaysia, memperkenalkan Malaysia di mata dan imej Malaysia meningkat mendadak di mata dunia kerana pencapaian mereka. Bukankah itu satu kesetiaan yang luar biasa? Saudara-saudara sekalian, bersama ini FMT melaporkan, FMT melaporkan bahawa PKR berhasrat untuk mengemukakan sekurang-kurangnya 50 laporan polis terhadap Mahathir berhubung dengan kenyataannya tersebut. Tiban Subramaniam daripada PKR menyatakan bahawa 15 laporan polis telah dimasukkan sebagai tindak balas terhadap perhimpunan yang dipenuhi kebencian Mahathir, termasuk satu laporan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, bukan sahaja pemimpin daripada kerajaan, daripada masyarakat tempatan, tokoh-tokoh masyarakat yang telah pun tersinggung dengan kenyataan Tun Mahathir ini, bahkan satu sayap PAS non-Muslim turut tersinggung dengan pernyataan Tun Mahathir. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan Raja Petra Kamarudin, penulis blog pelarian kontroversi yang paling pengecut, kata netizen. Ini adalah pendedahan beliau. Akhirnya beliau tak tahan lagi, dikecam habis-habisan oleh penyokong beliau sendiri dan juga para hater beliau. Akhirnya tampil mengakui bahawa ini punca langkah Dubai gagal dan paling mengejutkan kita, dia mengakui bahawa
Anwar terlalu kuat untuk ditumbangkan. Netizen kata itulah padan muka Raja Petra, kata mereka. Cuba-cuba menumbangkan kerajaan dari kejauhan dengan pernyataan-pernyataan beliau yang penuh dengan kontroversi dan pastilah tidak disukai oleh rakyat Malaysia kerana beliau senang-senang berada di England. Kita pula yang susah-susah menangani masalah yang ditimbulkannya, kata mereka. Padan mukalah sehingga mengaku Anwar Ibrahim terlalu kuat dan langkah Dubai gagal kerana ini. Penulis blog kontroversi dalam pelarian, Raja Petra Kamarudin, tampil menegaskan, mengakui bahawa pentadbiran kerajaan perpaduan yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim terlalu kuat untuk dijatuhkan. Dia juga berulang kali berkata, langkah Dubai yang digerakkan pihak pembangkang bagi menjatuhkan kerajaan Madani sebagai gagal. Kata beliau, Anwar tidak boleh dijatuhkan. Langkah Dubai gagal walaupun mereka kata dah ada angka, dikatakan 120 ahli parlimen menyokong. Akan bertambah naik lagi lebih daripada 120. Akhirnya, satu pun tak ada, tinggal yang apa? Angin dan impian Mat Jenin. Langkah Dubai memang ada tetapi gagal, kata Raja Petra Kamarudin. Usaha untuk menjatuhkan Anwar tidak berjaya. Netizen mula mengecam, netizen mula menyerang Raja Petra. Mereka kata itulah kenyataan-kenyataan Raja Petra pada waktu ini, sekarang ini, lebih kepada menyenangkan hati sendiri, menyenangkan para penyokong beliau, para pentaksub Raja Petra, dan hanya mau menyenangkan telinga mereka, mau dengar yang baik-baik saja. Dah tahu itu pembohongan, cuba cipta pula alasan. Alasan untuk apa? Menyenangkan diri sendiri, menyedapkan rasa, dan untuk mengelakkan diri rasa bersalah dan diri rasa tertipu, ditipu dan diperbodohkan. Langkah Dubai memang ada, kata Raja Petra, tapi gagal. Usaha untuk menjatuhkan Anwar tidak berjaya. Jadi kalau begitu sebelum ini dah kata tambah lagi, sokongan dah tambah, tinggal tunggu naik, nak angkat sumpah lah, nak jumpa Agong lah dan sebagainya. Itu semua hanya pembohongan. Memang ada usaha menjatuhkan tetapi tidak berjaya, kata Raja Petra menerusi rakaman video yang tular di media sosial. Pengakuan Raja Petra itu selepas pengumuman Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin pada 15 Januari yang akan memanggil Raja Petra dan beberapa lagi individu dan muka Raja Petra supaya dipanggil oleh PRRM. Kita mau sebenarnya Raja Petra pulang ke Malaysia. Bantulah negara ini maju kalau benar anda nak bantu negara ini maju. Jangan hanya berada di pelarian, berani bencanang, berani menyalak di tempat lain, tapi tidak pula berani menyalak di tempat sendiri. Mereka ini mahu dipanggil oleh SPRM atau PDRM untuk dirakam keterangan berhubung langkah Dubai. Menegaskan lebih lanjut lagi, Raja Petra Kamarudin yang merupakan penulis blog pelarian berkata, blok pembangkang dalam keadaan lemah tanpa sokongan mencukupi untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Anwar. Akhirnya mengaku juga dia ini kan. Ini membuktikan Anwar kuat, pembangkang pula lemah katanya. Dah mula buat U-turn apabila polis mahu menangkap dan mahu membuat siasatan terhadap beliau. Kata Raja Petra, Anwar tidak dalam bahaya. Ini lucunya kan? Anwar tidak dalam bahaya, kata beliau. Kedudukan Anwar tidak terancam, pembangkang lemah dan tidak ada sokongan. Aduh, kesian juga, terpaksa membuat pusingan U-turn terbesar di muka bumi, mengakui pula bahawa Anwar tidak dalam bahaya. Sebelum ini bersungguh-sungguh mengatakan Anwar dalam bahaya dan bakal tumbang, siap dengan tarik-tariknya lagi. Kali ini pula mengaku lain pula. Netizen kata, nah, dah kena ludah sendiri, kata mereka. Apalagi netizen juga menulis sebagai perangkap jerat kena leher sendiri. Merujuk kepada U-turn yang dibuat oleh Raja Petra Kamarudin. Razarudin pada sidang media 15 Januari lalu berkata, Raja Petra yang berada di London bukan saja diperlukan dalam kes langkah Dubai, malah terdapat beberapa kertas catatan polis turut pernah dibuka ke atas Raja Petra sebelum ini. Jadi, adakah
Ketua Polis Negara Malaysia sekarang, yaitu Nazarudin, adalah hero Malaysia yang boleh membawa pulang Raja Petra Kamarudin. Dan kalau Raja Petra Kamarudin dah pulang ke Malaysia, persoalan kita, masih beranikah dia lantang bercakap seperti sekarang ini di Malaysia? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini, anak-anak dan isteri Daim Zainuddin disiasat SPRM dan juga telah menyatakan apa yang mereka rasa di dada. Isteri Daim Zainuddin nyatakan bahawa Daim Zainuddin disiasat kerana kekayaan dan harta yang beliau miliki. Namun demikian, hari ini dilaporkan dokumen mendedahkan isteri dan anak-anak Daim Zainuddin warisi ratusan juta di luar pesisir. Ketika SPRM menyiasat bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin, satu dokumen yang bocor mendedahkan bahawa keluarga Daim Zainuddin adalah pemilik satu lagi aset pegangan amanah luar pesisir tersembunyi yang nilainya ratusan juta ringgit. Dokumen yang diperoleh Konsortium Kewartawanan Penyiasatan ICIJ dan dikongsi dengan Malaysia kini menunjukkan badan amanah yang ditubuhkan atas nama isteri bekas Menteri Kewangan itu, iaitu Naimah Khalid dan dua anak lelakinya, Muhammad Amir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin. Isteri dan anak kepada tokoh konglomerat terkenal itu, iaitu Tun Daim Zainuddin itu, dipanggil hadir ke Ibu Pejabat SPRM untuk memberikan keterangan pada minggu lalu. Selasa lepas, 4 individu berkaitan dengan Daim turut dipanggil memberikan keterangan. Daim yang sepatutnya diambil keterangan sebelum didakwa beberapa hari lalu, didakwa mengelakkan diri dengan alasan sakit dan dimasukkan ke sebuah hospital. Daim turut memfailkan saman kepada SPRM bagi membantah siasatan Badan Pencegah Rasuah itu terhadap dirinya. Sebelum ini, Daim yang juga bekas Menteri Kewangan merupakan antara yang disiasat SPRM berkait transaksi korporat bernilai RM2.3 bilion pada November 1997 yang membabitkan Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad (UEM), dua entiti yang juga bekas tonggak perniagaan dikaitkan dengan UMNO ketika parti itu mentadbir negara. Siasatan ke atas Daim juga dijalankan SPRM susulan pendedahan berhubung kekayaannya dalam kertas Pandora. Dalam pendedahan itu, syarikat dan firma pemegang amanah yang dimiliki oleh anak-anak, isteri atau rakan perniagaan Daim bersama-sama memegang aset bernilai sekurang-kurangnya 141 juta ringgit. Bulan lalu, SPRM turut menyita bangunan Menara Ilham di Jalan Binjai di Ibu Negara yang dikatakan milik keluarga Daim. Daim juga mendakwa beliau mempunyai kekayaan yang lebih banyak lagi jika tidak menyertai politik dan memegang jawatan dalam kerajaan. Pendedahan Daim itu cukup mengejutkan kita kerana kata beliau, kalau beliau masih lagi berniaga dan tidak menyertai politik, beliau mempunyai aset cair yang lebih banyak lagi. Namun, dengan pendedahan luar biasa ini, dipetik daripada Harapan Daily, dokumen dedahkan isteri dan anak-anak Daim warisi ratusan juta di luar pesisir, dokumen yang bocor yang mengejutkan kita semua bahawa ada saat mereka, keluarga Daim Zainuddin adalah pemilik satu lagi aset pegangan amanah luar pesisir tersembunyi yang nilainya ratusan juta ringgit.
Ada netizen kata, bukan tentang kekayaan mereka yang salah, tetapi tentang berapa banyak yang tersembunyi yang mungkin tidak dikenakan cukai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.